bangsa Yahudi ini sentiasa dibenci. Dia menipu. Dia bagi pinjaman, cakap bayar banyak ni, esok lusa naik harga, esok lusa bayar banyak, kena lebih lagi. Sikap menipu dia dalam meniaga, sikap menipu dia dalam membagi pinjaman duit. Akhirnya mana-mana negara Eropah semua benci bangsa Yahudi. Zaman pertengahan tu wujudnya satu usaha untuk merubahkan redemption, dan ada satu revolusi besar juga yang berlaku di dalam Yahudi yang dipanggil sebagai Haskalah ataupun reformasi pemikiran. Haskalah ni adalah satu proses dipanggil secularization of Jews, dan Yahudi ini mula diterapkan dengan ajaran-ajaran sekular dan juga diterapkan dengan ajaran-ajaran nationalism, ajaran-ajaran falsafah-falsafah barat ke dalam Yahudi. Dalam masa yang sama juga dekat Eropah ketika berlaku satu pembunuhan yang berterusan, dan ketika itulah wujudnya satu idea selepas zaman Haskalah ni disebutkan sebagai auto-emancipation. Yahudi ni bila berlaku satu masalah di dalam Yahudi dekat Eropah, dia diistilahkan sebagai the Jewish problem ataupun disebut sebagai the Jewish question, persoalan tentang Yahudi. Kita nak buat apa dengan Yahudi ni? Jadi sebahagian kata Yahudi ni kena cairkan dia punya identiti, jadi dia akan jadi sebahagian daripada Eropah. Itu satu mazhab yang tak berapa kuat. Yahudi dah akan terimalah, kenapa aku nak jadi macam ni, ini aku punya identiti semua. Tapi datang lagi satu mazhab, dia kata penyelesaian dia adalah dengan ada Jewish state, negara Yahudi. Negara Yahudi ini disebut oleh Leon Pinsker dan dalam buku dia Auto-Emancipation. Ni adalah penyelesaian sebenar. Yahudi kalau menyerap dalam Eropah, dia tetap akan buat masalah, tapi kita nak selesaikan masalah Yahudi ni, kita bagi dia satu tanah, duduklah sana. Tentulah Yahudi boleh berhidup secara sendiri sama dia orang lah. Dan daripada situlah lahirnya satu gerakan yang mulalah mengangkat perlunya ada Jewish state, adanya negara Yahudi. Dan dari sinilah lahirnya satu gerakan dipanggil sebagai Hovever Zion, orang yang mencintai kepada idea Zion. Apa idea dia? Idea dia nak mula bangkitkan, bayangkan Yahudi ketika itu dah bertebaran satu dunia, jadi macam mana dia nak bangkitkan semua Yahudi ini bercita-cita nak patah balik pergi Palestin. Jadi ketika itu berlakulah bermacam-macam gerakan secara politikal, secara agama. Yang macam tadi saya cerita tadi adalah pada sudut agama, kemudian berlaku secara politikal, mempengaruhi raja-raja dan juga mempengaruhi pembesar-pembesar ketika. Inilah penyelesaiannya, dan akhirnya telah berlaku satu gerakan yang besar. Mula dengan perkampungan Yahudi di Palestin. Perkampungan ini didanai oleh Rothschild, dan projek ini pun sendiri didanai oleh Rothschild. Barulah datang Theodor Herzl. Theodor Herzl ni dia bukan membawa satu idea yang baru, tetapi Theodor Herzl ini kelebihan dia adalah dia mengikat segala idea-idea yang ada sebelum itu. Kita cerita tadi, usaha untuk merubah kembali fahaman tentang redemption, tu kita boleh panggil Zionism secara agama. Tentu juga ada usaha nak mempertahankan identiti Yahudi, tu dipanggil the cultural Zionism. Tentu juga ada yang nak mula mempertahankan struktur dan juga masyarakat, tentulah dipanggil social Zionism. Tentu juga ada usaha-usaha yang jumpa pemimpin besar untuk mempengaruhi, tu dipanggil political Zionism. Jadi apa kelebihan Theodor Herzl? Theodor Herzl ini boleh ikat semua tu, cultural Zionism ke, political Zionism ke, religious Zionism ke, social Zionism ke, akhirnya diikat oleh Theodor Herzl menjadi Zionism melalui buku dia Judenstaat, iaitulah The Jewish State, yang ditulis pada tahun 1896, akhirnya membentuk kepada The First Zionist Congress 1897. Ketika itu dipanggil semua pimpinan-pimpinan besar Zionis ketika itu, maka dibuat satu resolusi, Yahudi perlu ada tanah, perlu ada state. Jadi Hovever Zion yang kita cerita tadi awal tadi, akhirnya semua diserapkan kepada gerakan yang dipelopori oleh Theodor Herzl ini tadi. Sebenarnya bila datang Zionism, Proto Zion pergi kepada Zionism, awal-awal tu ramai Yahudi tak puas hati, tak setuju pun. Antara yang dia cakap, sebenarnya kita tak boleh pergi lagi sebab Imam Mahdi kena turun dulu baru kita pergi. Ada lagi pemahaman tu. Dan juga ada pemahaman cakap sebenarnya macam Theodor Herzl ni, dia bukan Yahudi betul pun. Dia ni Yahudi yang tak pandai baca kitab Taurat pun, tak pandai baca bacaan Ibrani pun, bukan agamawan. Sebab itulah kelompok Theodor Herzl ini digelarkan sebagai secular Jews, Yahudi yang berfikiran barat, westernized Jews. Jadi golongan-golongan rabai-rabai ni ada sebahagiannya tidak puas hati. Jadi apa yang merubah rabai-rabai ini? Akhirnya setuju dengan Zionism. Ada yang sebut sebenarnya kalau baca dalam sejarah, ni bukan benda baru kan Yahudi nak buat state kan, sebab dia kata yang dia akan buat bukanlah Jewish state, tetapi yang mereka akan buat adalah state of Jewish. Apa beza? State of Jews maksudnya sebuah negara yang sifatnya adalah nation state, yang bersifatnya adalah sekular, tetapi yang ada dalam tu Yahudi. Dengan lagi satu dipanggil Jewish State. Jewish State ni adalah sebuah negara yang undang-undang dia adalah Yahudi, yang rabai adalah kepimpinan tertinggi, yang ajaran Yahudi menjadi undang-undang negara, tu dipanggil sebagai the Jewish State. Dia boleh sebutkan macam teokratik, negara teokratik. Teokratik ni adalah berdasarkan kepada agama lah, agama yang bentuk identiti negara tersebut. Tapi tu dia tak puas hati lah dengan Zionism. Sebab itulah sampai hari ni kalau tengok Yahudi, undang-undang negara dia tidak berasaskan pun kepada ajaran Yahudi, dia berasaskan kepada nation
nation state. Dia maksudnya sebuah negara yang sama dengan Eropah semua tu, cuma dia diduduki oleh bangsa Yahudi. Itu antara kritikan dia lah kenapa mereka tidak menerima usaha Theodor Herzl ni, sebab dia adalah satu usaha pembaratan.